Alright. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata. Sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Melayang serindik di atas permata. Merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Ahli-ahli panel yang dihormati serta para penonton yang dikasihi sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tajuk forum pada malam ini yang berkaitan dengan hadis yang ketiga. Jadi hadis ini adalah berkisarkan tentang rukun Islam yang mempunyai 5. Jadi rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang kedua ialah melaksanakan solat fardu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Yang kedua ialah berpuasa di bulan Ramadan dan yang keempat ialah menunaikan zakat dan seterusnya ialah menunaikan haji. Jadi rukun Islam ini adalah asas yang merupakan asas kepada kehidupan seseorang Islam tersebut. Jadi dikatakan dia adalah seorang Islam jika dia melakukan 5 perkara ini. Jadi seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama ialah Saudari Hasikin. Jadi Saudari Hasikin, apa khabar di sana? Alhamdulillah, sihat saja. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Farah Hanim. Jadi saudara Farah Hanim, apa khabar di sana? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah khabar baik. Okey. Dan yang ketiga, ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Umairah Najihah. Okey. Jadi saudari Umay, apa khabar di sana? Alhamdulillah sihat. Moderator sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Walaupun COVID-19 yang kini melanda kembali negara kita, saya harap forum ini ia bukanlah menjadi satu alasan untuk kita terus melaksanakan kerja-kerja dakwah. Jadi, okey, berbalik kepada tujuan asas kita, tujuan utama kita melaksanakan forum pada malam ini ialah forum yang berkaitan dengan hadis yang berkisarkan tentang rukun Islam. Jadi, tak lengkaplah forum tanpa adanya persoalan-persoalan yang perlu diutarakan kepada ahli panel. Jadi, persoalan yang pertama saya teruskan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Hasikin. Okey, Saudari Hasikin, bolehkah saudari menerangkan tentang hadis ini berkenaan apa sebenarnya? Saya silakan Saudari Hasikin. Terima kasih diucapkan kepada saudari Asyafarani yang mengajukan soalan yang agak boleh saya jawab. Okay, sebelum saya menerangkan dengan lebih dalam lagi, saya ingin membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaum Ramadan. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Okay, daripada Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di mana Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama ialah persaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, mengerjakan haji di Baitul Haram. Dan yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, baiklah. Sesungguhnya hadis ini merupakan asas utama dalam mengenal Islam. Dan agama Islam ini bersandarkan kepada hadis tersebut. Dan daripada hadis ini, ianya mengumpulkan segala rukun-rukunnya. Okay, selain itu, ahli kitab telah mendapati beberapa fiqhul hadis daripada hadis ini. Yang pertama iaitu bina al-Islam. Dan yang kedua, kaitan dengan rukun-rukun Islam di antara satu sama lain.
Okay, dan yang ketiga iaitu maksud ibadat itu sendiri apanya. Dan yang keempat, cabang-cabang iman. Dan yang terakhir sekali ialah akidah dan juga amalan. Okay, selain itu, dapat kita fahami daripada hadis tersebut ialah bahawa Islam ini adalah akidah dan amalan tanpa iman. Dan tidak wujud iman yang sebenar-benarnya tanpa akidah. Kiranya antara iman dan juga akidah, jikalau tiada kedua-dua ini, maka kita tidak mengetahui apa sebenarnya tahap amalan yang kita buat selama ini. Okay, wallahu a'lam. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita yang pertama. Saya simpulkan sedikit daripada jawapan tadi ialah rukun Islam 5 ini adalah asas utama dalam mengenal Islam. Jadi hadis ini agama Islam bersandarkan kepada hadis ini. Jadi untuk soalan seterusnya, saya utarakan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Farah ni. Saudari Farah, apakah kepentingan hadis ini dan istilah-istilah yang digunakan dalam hadis ini? Okey, saya mempersilakan Saudari Farah untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Farhani. Kepentingan hadis rukun Islam ini adalah ianya menerangkan asas dan kaedah-kaedah Islam, iaitu Islam dibangun di atas rukun-rukun Islam ini yang mempunyai 5 perkara, iaitu persaksian bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji di Baitul Haram. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini juga terdapat kumpulan hukum hakam mengenai rukun-rukun yang telah dinyatakan. Hadis ini juga mengandungi pengetahuan ataupun makrifat tentang agama Islam, di mana isi keseluruhan hadis ini menerangkan tentang binaan Islam yang merujuk kepada pengukuhan Islam dan keimanan di dalam diri seorang Muslim. Rasulullah SAW memperumpamakan agama Islam yang dibawa olehnya itu ialah agama yang mengeluarkan seorang insan dari kekufuran dan menjadikan dia berhak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang dengan sebuah bangunan yang kukuh yang berdiri di atas kaedah-kaedah dan asas-asas yang kukuh. Bangunan yang berdiri di atas asas-asas dan kaedah-kaedah yang teguh ini adalah rukun Islam. Hadis ini juga mengandungi segala apa yang berkaitan dan bersandaran dengan rukun-rukun tersebut. Sebagai contoh, rukun-rukun solat, zakat, haji, puasa, syarat sah solat, zakat, haji, puasa dan adakah mengucap 2 kalimah syahadah itu sekadar cukup di mulut atau perlu hadirnya di hati. Ini adalah contoh-contoh kepada apa yang berkaitan dan bersandaran dengan rukun tersebut. Rukun-rukun ini juga telah dinaskan oleh Al-Quran Karim. Melalui rukun Islam inilah seorang hamba itu menjadi Muslim. Dan tanpa asas ini, seorang hamba berarti ia telah keluar dari agama. Hadis ini juga merupakan hadis yang amat penting kerana ia mempunyai kedudukan yang agung. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya hadis ini merupakan pijakan ataupun platform yang agung dalam mengenal Islam. Dengan dasar hadis ini, tegaknya agama Islam. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya. Dan sekarang saya akan terangkan tentang istilah hadis. Seperti kita lihat, banyak istilah yang digunakan dalam hadis ini. Dan istilah yang pertama adalah bunya, iaitu dibina. Bunya adalah fi'il madi majhul ataupun kata kerja pasif yang menunjukkan waktu lampau daripada bentukan kalimah yabna, yabni, banaan yang berarti dibangun. Istilah yang kedua adalah ala khumsin, iaitu di atas 5 perkara. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ala khumsatin yang bermakna 5 faktor atau 5 rukun. Kalimah ala dalam hadis itu sama dengan kalimah min yang bermaksud dari.
Istilah yang seterusnya adalah penyaksian yang bermaksud penetapan dan pembenaran. Yang keempat adalah an la ilaha illallah, iaitu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan perkataan an di dalam hadis itu dibaca ringan, yang pada asalnya dibaca berat. Ini kerana kata ganti sesuatu atau dhamir sya'in dibuang pada isimnya, yang mana kalimah asalnya adalah annahu. Dan istilah yang terakhir, wa iqamis solah, iaitu mendirikan solat. Mendirikan solat di sini bermaksud beristiqamah dengan melakukan solat dengan sempurna dari segi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sekaligus mencakupi segala sunat-sunat dan adab-adabnya. Sekian, terima kasih. Itu daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Farah, atas penerangan yang sangat mudah difahami tadi. Okey, apa yang saya dapat rumuskan daripada penerangan tadi adalah hadis ini sangat penting kerana ia mempunyai kedudukan agung sebab ada asas-asas Islam dalamnya. Jadi seperti yang Farah cakap tadi adalah agama ini Farah mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata, agama ini adalah agama yang mengeluarkan seseorang itu daripada kekufuran dan berhak masuk ke syurga sekiranya dia berpegang pada binaan yang kukuh tadi. Binaan yang kukuh tadi merujuk kepada rukun Islam tersebut. Jadi saya rasa kalau macam orang bukan Islam itu nak kenal dengan Islam, maka mereka patutlah kenal dengan hadis ini dahulu. Jadi, kita teruskan lagi dengan soalan kita yang ketiga. Soalan ini adalah berkenaan dengan fiqh hadis. Jadi, saya utarakan soalan ini kepada saudari Umairah Najihah. Okey, saudari Umairah Najihah, apakah fiqh hadis dan juga bahagian-bahagian binaan Islam yang terdapat dalam hadis ini? Jadi saya berikan kepada saudari Umairah Najihah untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita atas soalan yang diajukan. Ayuh kita kupas beberapa fiqh hadis yang diperoleh daripada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli kitab telah mengeluarkan 4 fiqh hadis yang diperoleh daripada hadis ini. Yang pertama, binaan Islam. Kedua, kaitan rukun-rukun Islam antara satu sama lain. Ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah yang sebenar. Dan yang terakhir ialah yang keempat, iaitu cabang-cabang iman. Seperti yang kita tahu, bangunan yang kukuh berasal daripada bahan-bahan yang tegak, yang kukuh. Jadi, Islam juga begitu. Jika kita mengamalkan kaedah-kaedah yang sebenar, yang kukuh. Okey, antara kaedahnya yang pertama ialah persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Persaksian di sini ialah kita ikrar dengan kewujudan Allah Ta'ala dan keesaannya. Tasdik dengan kenabian Nabi Muhammad SAW dan risalah baginda. Rukun ini merupakan asas kepada rukun-rukun yang lain. Maka jika seorang manusia berbuat baik sebanyak mana sekalipun, jika dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka kebaikannya seperti melalukan air ke daun keladi. Buktinya telah bersabda Rasulullah SAW, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Yang bermaksud, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mendirikan solat. Kita hendaklah menjaga solat, menunaikannya tepat pada waktunya dan menunaikannya dengan sempurna, mengikut segala syarat dan rukunnya, menjaga adab-adab dan perkara-perkara sunat. Dirikanlah solat sehingga solat itu membuahkan hasil ke dalam jiwa pelakunya sehingga dapat meninggalkan perbuatan fahsyak dan mungkar. Buktinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat dengan tekun, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bukti lainnya ialah telah bersabda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama, daripada hadis Hasan yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Ketiga, mengeluarkan zakat. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat ini? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, zakat ini ialah suatu pemberian harta yang wajib atas kadar-kadar yang tertentu oleh setiap manusia yang memiliki nisab dan syarat-syarat yang mencukupi. Pemberian yang diberi itu akan diagih-agihkan kepada fakir-fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Allah Subhanahu wa telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Surah Al-Mu'minun ayat 4. Zakat merupakan ibadat harta yang terlaksana dengannya keadilan dalam masyarakat. Justru itu wujudlah rasa kasih sayang dan saling menghormati sesama manusia. Keempat, haji. Ibadah haji merupakan perjalanan menuju ke Masjidil Haram dalam bulan-bulan haji, iaitu Syawal, Zulkaidah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Laksanakanlah haji sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Haji juga merupakan ibadat harta dan diri yang mengandungi banyak faedah bagi orang perseorangan dan masyarakat amnya. Ianya merupakan satu muktamar ataupun pertemuan umat Islam yang besar dari berbagai-bagai negara. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan haji pada tahun ke-6 Hijrah seperti mana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengejarkan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu bagi orang yang sanggup kepadanya. Dan kaedah yang terakhir ialah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijrah. Puasa adalah ibadat yang membersihkan jiwa, yang menghasilkan ketinggian roh dan kesihatan bagi tubuh badan. Barang siapa yang mengejarkannya semata-mata mematuhi perintah Allah dan inginkan keredaannya, maka puasa itu akan menghapuskan dosa dan menjadi sebab pelakunya dimasukkan ke syurga. Rasulullah SAW telah bersabda, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Umairah atas penjelasan yang sangat terang tadi. Okay, jadi saya dapat simpulkanlah daripada persoalan tadi. Solat itu adalah tiang agama. Jadi tak lain tak bukan, binaan Islam ini merupakan binaan yang sangat kukuh untuk seseorang Muslim itu menerapkan nilai rukun Islam itu ke dalam dirinya. Dan juga jika orang bukan Islam itu melakukan amal kebajikan, maka kebaikan itu akan dibalas atas dunia dan tidak dikira sebagai pahala pun. Jadi kalau nak dikira sebagai pahala, maka dia perlulah masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan kita yang keempat. Kita utarakan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua, saudari Farah Hanim. Okey, baiklah saudari Farah. Apakah kaitan rukun-rukun tersebut antara satu sama lain? Baiklah, seperti kita tahu rukun Islam ini mempunyai 5 seperti yang disebutkan pada awal forum tadi. Okey, tapi apakah sebenarnya kaitan rukun-rukun tersebut
antara satu sama lain. Okay, jadi saya persilakan kepada saudari Farah Hanim untuk menjawab persoalan tersebut. Persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator yang bertanyakan soalan. Jadi kaitan rukun Islam antara satu sama lain adalah ianya dapat menjadikan seorang Muslim itu sempurna imannya apabila ia melakukan rukun ini dengan sempurna. Namun, ianya juga boleh menjadikan seorang itu kafir yang sebenar-benarnya apabila ia meninggalkan kesemuanya. Ianya telah menjadi kafir kerana ia telah menolak asas-asas Islam yang sebenar. Dan siapa yang ingkar pada salah satunya, ijma' muslimin berpendapat bahawa mereka bukanlah seorang Muslim. Bukan Muslim di sini adalah individu tersebut masih lagi Islam. Namun bukanlah Islam yang sebenar-benar Islam kerana individu yang benar-benar berpegang dengan Islam tidak akan meninggalkan rukun tersebut kecuali adanya keuzuran. Dan siapa yang beriktikad dengan kesemua rukun ini tetapi dia mengabaikan salah satu daripadanya kerana malas, namun ianya adalah fasik. Tetapi daripada kesemua rukun ini, ianya tidak termasuk dengan syahadah. Fasik pada umumnya ialah maksiat, iaitu meninggalkan perintah Allah dan keluar dari jalan yang dibenarkan. Dan siapa yang melakukan kesemua amalan dan berikrar dengan lidah tetapi hatinya mengingkari, maka ia adalah orang yang munafik. Dan tanda orang munafik ini ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, apabila diberi amanah ia khianati. Dan yang ketiga, apabila berjanji ia mungkiri. Hubung kait antara rukun Islam ini juga memberi kesan terhadap diri manusia, iaitu yang pertama, siapa yang mengamalkannya dengan baik, maka ianya akan bertindak sebagai benteng dalam diri seorang Muslim tersebut. Tanpanya, seorang Muslim itu akan goyah dan lemah. Yang kedua, seorang Muslim itu perlulah menghayati rukun Islam agar ianya dapat membentuk akhlak mulia seperti ikhlas, takwa, amanah dan sebagainya. Ini juga adalah intisari sifat takwa, iaitu dengan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Farah Hanim atas jawapan yang sangat membuka minda kita tadi. Okey, apa yang saya dapat simpulkan secara mudahnya, secara ringkasnya adalah barang siapa yang melakukan semua rukun Islam ini secara sempurna, maka dialah merupakan seorang Muslim yang sangat baik dan sempurna. Jika terdapat sebarang lompong ataupun cacat terhadap rukun Islamnya, maka dia tak dikira sebagai seorang Islam yang sempurna. Jadi saya juga dapat tanda-tanda munafik yang patutlah kita sedar secara awalnya. Okay, tanda-tanda munafik tersebut adalah yang pertama, jika dia berkata dia mendustai. Yang kedua ialah apabila dia diberi amanah, dia khianati. Dan yang ketiga ialah apabila dia berjanji, dia mungkiri. Jadi saya harap kita dapat menjauhi daripada tanda-tanda munafik tersebut. Wallahualam. Okey, untuk seterusnya soalan yang kelima saya ajukan kepada ahli panel kita yang kedua, yang pertama, yakni saudari Hasikin. Okey, soalan ini berbunyi, apakah maksud ibadat yang sebenarnya? Adakah ibadat ini sekadar perbuatan atau perlunya ada penghadiran jiwa dalam setiap langkah? Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya jemput kepada ahli panel kita. Yang pertama, yakni saudari Hasikin. Dipersilakan. Saudari ada di situ?
Okay, jadi tak mengapa saya rasa ada beberapa masalah berkenaan dengan talian. Inilah antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi semasa PKP ni, COVID yang melanda ni membuatkan kita terpaksa untuk menghadapi cabaran ini. Okey, saya dapati Hazikin kembali berada di talian. Okey, saudari Hazikin, boleh sama jawab soalan tadi? Saya buka dulu mic tu. Baiklah, maaf di atas kesulitan saya tadi. Baiklah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut apa itu maksud ibadah yang sebenar-benarnya, saya kecilkan sedikit skop ibadah itu sendiri. Okey. Ibadah ini adalah patuh, tunduk, taat dan merendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seseorang itu tunduk dan patuh dengan segala arahan dan juga suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, semua bentuk ketaatan yang disebabkan oleh kepatuhan dan rasa hinanya diri seorang hamba ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan sebagai ibadat. Oleh itu, perlunya kita melakukan ibadat itu dengan penuh rasa ikhlas, sabar, tawaduk, khusyuk, istiqamah dan mempunyai azam yang kuat. Oleh itu, jika kita melakukan perbuatan dan adanya penghadiran jiwa itu sendiri, maka perbuatan yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang baik. Okey, sebagai contoh yang kita ketengahkan iaitu contoh ibadat, iaitu ibadat solat. Okey, solat merupakan ibadat yang menunjukkan wujudnya ikatan yang kuat di antara seorang hamba dan juga Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan solat dengan jiwa ini ianya dapat apabila kita melakukan solat dengan penuh khusyuk atau erti kata lain iaitu tawaduk atau mempunyai keyakinan. Ianya dapat menimbulkan ketenangan dalam hati dan juga keamanan diri ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya contoh yang kedua iaitu puasa. Puasa juga merupakan ibadat iaitu kita menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Selain daripada itu kita melawan hawa nafsu kita daripada membuat perkara-perkara yang mungkar. Okay. Dari sudut penghadiran jiwa atau kesihatan jiwa seperti perasaan marah, dendam, iri hati, dengki dan segala perasaan negatif itu tidak dapat membuahkan sikap bekerjasama, bertoleransi, kasih sayang antara satu sama lain dan sebagainya. Jika adanya sikap-sikap yang tidak elok seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, maka kita tidak dapat mewujudkan sikap kerjasama antara satu sama lain itu. Apabila kita menjalani ibadah puasa, ini dapat mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membentuk jiwa yang sabar. Okey, selain itu puasa ini juga mendidik kita untuk melaksanakan, untuk mengamalkan sifat-sifat mahmudah dan menjauhi daripada sifat-sifat mazmumah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan ke atas saudari Hazikin atas jawapan yang sangat mencabar minda, yang sangat membuka mata minda kita. Jadi apa yang saya dapat rumuskan sedikit sebanyak daripada jawapan tadi adalah saya kadang-kadang terfikir kenapa kalau kita nak berubah, kita dah buat segala apa yang diperlukan, contoh macam solat, puasa dan sebagainya kan. Tapi kenapa kita masih lagi ada rasa sifat mazmumah dalam diri kita? Jadi saya reflect balik kepada jawapan saudara Hazikin adalah kerana kita tak datangkan rasa jiwa kita, tak datangkan roh kita semasa melakukan ibadat. Jadi kerana itu masih lagi melekat sifat mazmumah dalam diri kita. Okay. Jadi kalau nak berubah dengan lebih berkesan, datangkanlah jiwa kita dalam setiap perbuatan ibadat yang kita lakukan. Okey.
Seterusnya, persoalan yang terakhir saya ajukan kepada ahli panel kita yang ketiga, saudari Umairah Najihah. Okey, sebelum itu saya bacakan sedikit hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata daripada Nabi SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih 60 cabang dan malu adalah sebahagian daripadanya. Jadi persoalannya ialah apakah cabang-cabang iman yang terdapat dalam agama Islam ini sebenarnya. Jadi saya jumpa kepada saudari Umairah Najihah untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Aisyah Farhani atas soalan yang diajukan. Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, cabang iman yang tertinggi ialah mengucapkan la ilaha illallah dan yang terendah ialah membuang duri dari jalan tempat lalu lalang orang. Iman yang sempurna itu mempunyai 3 bahagian, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan yang ketiga mengamalkan dengan badan. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Alhamdulillah atas jawapan yang diberikan tadi yang sangat ringkas namun mendalam maknanya. Okey, saya dapatkan simpulkan sedikit sebanyak daripada jawapan yang diberikan oleh saudari Umairah Najihah tadi adalah cabang yang tertinggi dalam cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling terendah adalah membuang duri yang terdapat di atas jalan yang mana orang setiap hari lalu lalang. Jadi kita sebagai orang Islam itu sendiri janganlah ragu-ragu tentang setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang rasa macam betul ke aku buat ni dapat pahala ke tak kan. Jadi jangan ragu-ragu, sedangkan kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sendiri pun merupakan cabang iman yang tertinggi, apatah lagi kalau kita lakukan sedekah, amal ibadah yang lain sebenarnya. Jadi tak usah ragu kerana cabang iman yang paling tertinggi pun sudah kita lakukan, apatah lagi kalau kita nak lakukan amal ibadah yang lain. Okey. Jadi pada akhirnya kita telah pun sampai ke penghujung forum ini. Saya buat kesimpulan daripada forum ini. Rukun Islam itu adalah fundamental ataupun bahasa Melayu ni kita katakan asas kepada kehidupan seseorang Muslim. Jadi kalau kita nak tentukan sedalam mana, setinggi mana keislamannya seorang Muslim itu, kita lihat kepada penerapan rukun Islam itu ke dalam dirinya. Jadi semoga dengan adanya forum ini, kita dapat memahami dengan lebih jelas tentang rukun-rukun Islam. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita, saudari Hasikin, saudari Farhanim dan juga saudari Umairah Najihah atas pandangan-pandangan yang telah diutarakan yang sangat membuka minda kita semua tentang rukun Islam ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton. Okey, sebelum itu saya sampaikan dua pantun. Yang kurit itu kundi, yang indah, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.